Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linalli ar-ridha was-sa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan lagi takwa dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mimbar pada hari ini ingin membicarakan mengenai nikmat memperjuangkan Islam. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar mengambil naqal daripada kalam Rabbi, kata-kata seorang ulama yang mengatakan bahawa kita ni sudah dikira layak untuk masuk ke neraka kerana banyaknya dosa dan kurangnya pahala. Tetapi sebab kita memperjuangkan agama Allah di jalan Allah ini, maka Allah memberikan keampunan yang besar kepada kita. Inilah nikmat keampunan yang kita kena yakin dan bersyukur. Kata-kata ini sebenarnya yang dikatakan sebagai layak untuk masuk neraka bukanlah bererti mengatakan bahawa kita nak masuk neraka. Tetapi makna perkataan ini menunjukkan bahawa meletakkan diri itu merasa takut kepada Allah. Kerana kita takut ada dosa yang kita tak sedar, yang masih lagi belum kita bersungguh-sungguh taubat kepadanya. Dan juga kita takut amal yang selama ni kita lakukan tidak dikira di sisi Allah. Maka sebab itulah benar kata ulama, kalau ikutkan layak, takut kita ni sudah menjadi satu kelayakan untuk nak dimasukkan ke dalam neraka. Kerana tadilah seperti mana yang disebut, kerana banyaknya dosa dan kurangnya pahala. Maka untuk membendung perasaan ini, maka ulama membawa satu perkara yang disebut dalam ilmu tasawuf, iaitulah sebagaimana yang disebut oleh ulama yang dipanggil sebagai zikru minnah. Zikru minnah ini bermaksud mengingati akan kurniaan Allah. Ia harus diingati bahawa amal soleh yang dapat kita amalkan itu kerana adanya taufik daripada Allah. Makna taufik ialah ta'yid, yakni kekuatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau hanya sekadar hidayah, itu baru kesedaran. Tetapi kadang-kadang kalau hanya dengan hidayah tanpa dengan taufik,
maka ianya hanya sekadar tahu bahawa masjid adalah tempat solat, tapi dia sendiri tidak boleh hadir solat di masjid. Maka sebab itulah sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu berhajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengurniakan kepada kita hidayah dan juga taufik. Bukan hanya kita kenal ini sebagai rumah Allah, ini sebagai masjid, tetapi memberi kekuatan kepada kita sebagai umat Islam untuk hadir ke rumah Allah, untuk menunaikan solat secara berjemaah dan mengimarahkan rumah Allah seperti mana yang dianjurkan di dalam syarak. Ini kerana sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malulah kita kepada Allah, sedang pejabat-pejabat kita boleh hadir untuk mencari rezeki dunia, sedangkan rezeki dunia itu juga bukan datang daripada makhluk, pada hakikatnya tetap datang daripada Allah. Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan hidup, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, tetapi kita tiba-tiba tak boleh hadir kepada rumah Allah, Tuhan yang telah mengurniakan ke atas kita rezeki ini. Dan kita kena berpegang, wahai sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bahawa bila disebut sebagai zikrul minnah, ini bererti segala bentuk amal yang kita lakukan ini semata-mata atas pertolongan Allah. Supaya jangan kita meletakkan diri kita lah yang mampu melakukan setiap sesuatu. Seperti mana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la haula an maksiatillah illa biismatillah. Tidak ada daya untuk tidak berbuat maksiat melainkan dengan ismah, yakni perlindungan daripada Allah. Hari ini kita tak buat maksiat bukan sebab kita hebat, tapi kita tak melakukan maksiat itu oleh kerana Allah yang melindungi kita daripada melakukan maksiat. Begitu juga wala quwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan kita takkan ada kekuatan untuk melakukan taat, nak buat amal baik, melainkan dengan pertolongan Allah. Hari ini kita boleh menderma, boleh melakukan kerja-kerja kebaikan, amal-amal kebaikan. Jangan pandang kepada diri kita, tetapi itulah semata-mata daripada pertolongan Allah. Maka inilah yang disebut sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan ini, untuk melepaskan diri kita daripada dibakar dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, harapan itu terletak pada rahmat Allah. Seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yunjiya ahadan minkum amaluhu, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan diselamatkan oleh amalnya. Maknanya tak ada seorang pun yang selamat kerana amalnya semata-mata. Qala rajul, salah seorang lelaki pun bertanya kepada Nabi, wala iyyaka ya Rasulullah, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala iyaya, termasuk aku juga, kata Nabi. Maka kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmatin, melainkan Allah lah yang mengurniakan rahmat kepadaku, belas kasihan kepadaku, maka barulah dikatakan selamat. Kalau Nabi pun mengharapkan rahmat Allah, apatah lagi kita sebagai umat yang biasa, lagi banyak berdosa, maka penuh pengharapan kita kepada Allah dengan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah, untuk mendapat rahmat Allah, kita kena membuat suatu pengorbanan, atau dikata oleh ulama, perjuangan, mengorbankan diri, harta dan sebagainya, demi kerana kasih dan sayang kita kepada Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang disebut di dalam surah Muhammad, Nabi Muhammad SAW, surah yang ke-47 pada ayat yang ke-7.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, kalaulah kamu membela agama Allah, yansurkum, nescaya Allah membela kamu dengan memberikan pertolongan kepada kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Maka yang kita harap ialah pertolongan daripada Allah, tetapi kitalah kena mengorbankan diri kita, menunjukkan kasih kita pada Allah dengan sanggup berjuang dan berkorban untuk agama Allah. Maka yansurkum, Allah akan menolongkan, memberikan bantuan pertolongan kepada kita saat kita susah nanti di dalam kubur ataupun di padang mahsyar kelak. Wa yusabbit aqdamakum, dan menetapkan tapak pendirian kita, keyakinan hati kita, insya-Allah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah juga menyebut di dalam surah As-Saff, di mana kelebihan orang yang mempertahan dan memperjuangkan agama Allah. Di dalam surah As-Saff, surah yang ke-61, pada ayat yang ke-10, 11 dan 12, Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu, ala tijaratin, atas suatu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kamu daripada azab siksa yang tidak terberi sakitnya. Kata Allah dalam ayat ni, nak tak aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan ataupun satu kerja usaha yang kamu buat, kalau kamu buat akan menyelamatkan kamu daripada azab siksa yang tidak terberi sakitnya. Maka Allah menyambung pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-11, yang berbunyi, tu'minuna billahi wa rasulihi, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah sambung, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang di jalan Allah, berkorban, membela dan menegakkan akan agama Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan juga atas diri kamu sendiri. Zalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika benar kamu ingin mengetahui hakikat yang sebenarnya. Pada ayat yang ke-12, Allah menceritakan bagi orang yang memperjuangkan akan agama Allah ini, maka balasan yang akan mereka dapat ialah 3 perkara, iaitulah yang disebut dalam ayat ini, yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, mereka akan mendapat keampunan daripada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan mereka akan dimasukkan ke dalam taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak-anak sungai. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnan, tak cukup dengan tu mereka diletakkan di dalam satu tempat yang paling baik, iaitu disebut sebagai Jannatu Adnin, yakni syurga Adnan. Zalikal fawzul azim, kata Allah, maka inilah sebenar-benar kejayaan yang sebenar. Maka mimbar menyeru kepada kita seluruh umat Islam, bersatu hatilah memperjuangkan diri kita semua kepada agama ini, agama Islam. Lupakanlah persengketaan dan perbezaan di antara kita, sama ada warna partinya atau apa jua ideologi atau apa jua pandangan-pandangan yang menyebabkan kita semakin bertelagah sesama kita. Tetapi kita carilah perjuangan ini atas jalan Islam, atas redha Allah. Kalau kita berjuang semata-mata untuk mendapatkan jawatan, jawatan itu akan dirampas, jawatan itu akan pergi meninggalkan kita. Tetapi kalau kita perjuangkan hari ini kerana Allah, kerana Islam, maka janji Allah nanti di hari akhirat kelak lebih lumayan apa yang ada di isi langit dan isi bumi ini.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri sendiri supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada saat yang penuh barakah ini, marilah kita lafazkan kalimah alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran atas segala nikmatnya, termasuklah harta benda yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina washmalillahumma biinayatika wa taufiqika ala malikina. Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong 16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kadzalika maulana tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat secara berjemaah serta menunaikan zakat dan wakaf tunai melalui agensi milik penuh Majlis Agama Islam Pulau Pinang, iaitu zakat Pulau Pinang dan wakaf Pulau Pinang. Ya Allah, rahmatilah mereka yang sentiasa mengutamakan kebajikan sosial melalui instrumen zakat dan wakaf. Berkatilah hidup mereka yang sentiasa memudahkan kehidupan masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.